wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Wa khususan ila hadrati Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pengajian-pengajian seperti ini dapat berterusan dan diharap memberi kepada ramai manfaat yang berkesan. Yang dihormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, pemuda-pemuda muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung kitab kita, iaitulah Fiqh Al-Harakah, muka surat yang ketiga, perenggan yang bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kepada orang-orang yang meneruskan perjuangan dengan slogan-slogan, dengan qasidah-qasidah dan nasyid-nasyid, atau sekadar memuji dan memuja hanya dengan lidah yang tidak bertulang dan dengan dakwah yang cair itu, kita peringatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Suratul An'am ayat 70. Baik. Ini masih lagi dalam bahagian muqaddimah berkenaan dengan kitab kita ni, Fiqh Al-Harakah, berkenaan dengan sirah nubuwah, sirah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Tuan Guru dalam kitab dia ni, dia kata kepada orang-orang yang meneruskan perjuangan dengan slogan-slogan, maknanya dia tujukan kepada orang yang konon-kononnya mengatakan mereka berjuang, tetapi hanya dengan slogan-slogan sahaja, dengan spanduk-spanduk ketika maulid, beli kain rentang apa semua tu, cat bukan main lagi, tulis ikut Nabi, sayang Nabi lah, apa bagai-bagai. Hanya dengan slogan sahaja, kata Tuan Guru. Dengan qasidah-qasidah ataupun yang suka dengan hiburan cara qasidah. Ceritanya sini ni bukan nak kata salah slogan tu,
Bukan salah qasidah tu, tetapi hanya, dia maksudkan sini hanya dengan slogan atau hanya dengan qasidah-qasidah semata. Ataupun lagi dia kata dan nasyid-nasyid, ataupun buat lagu, kumpulan nasyid dan sebagainya, atau sekadar memuji dan memuja. Maknanya puji Nabi, puja Nabi hanya dengan lidah yang tidak bertulang. Maksudnya dengan lisan lah. Maknanya perjuangannya itu tak lain tak bukan hanya dengan mulut saja, dengan cakap saja, dengan slogan saja, dengan nyanyi qasidah je, dengan nasyid-nasyid je, dengan puji-puja je, dan dengan dakwah yang cair itu. Dakwah yang cair maksudnya sini dakwah yang lemah, dakwah yang lembik, antara kata cerai, cairlah. Maknanya tak pekat, kurang, tak semangat, tak betul-betul. Kita peringatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang jenis macam ni kita peringatkan dia dengan ayat Quran Suratul An'am ayat 70. Apa Allah kata? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya. Wa dzakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Sadaqallahul azim, yang bermaksud Allah kata wazaril ladzina ittakhadhu dinahum, dan tinggalkanlah, atau maksudnya jauhkanlah atau larikanlah diri kamu daripada orang-orang yang menjadikan agama mereka la'iba wa lahwa, menjadikan agama Islam ini sebagai main-main. Maksud main-main artinya nak sonok-sonok saja. Main-main lah tu. Time Maulidur Rasul je nak angkat spanduk slogan cinta Nabi, sayang Nabi. Pak habis Maulidur Rasul angkat spanduk apa pula? Nah, angkat spanduk cinta artis, sayang artis. Tu main-main lah tu. La'iba wa lahwa, kata Allah. Ataupun dengan hanya qasidah je. Qasidah bukan main sedap lagi. Kan? Puji Nabi apa Nabi. Tapi bila saat Nabi dihina, hukum hakam yang Nabi bawa dicaci, diperendahkan, mana kumpulan qasidah ni? Macam itulah. La'iba wa lahwa. Mereka yang mengalunkan lagu-lagu nasyid, tetapi akhirnya bila agama dicaci maki, bila agama diperendah, mana dia? Di mana dia untuk membela agama Allah? Yang ni yang disebut sebagai la'iba wa lahwa. Dia sonok-sonok saja, buat main-main saja agama ni. Dan lebih parah lagi, lebih teruk lagi, kalau dia jadikan agama ni adalah untuk mencari harta sepencarian dia. Dia gunakan bakat dia, boleh suara sedap, nak nyanyi, tujuan nak boleh laku album saja. Nak boleh lagu dia hit, orang pasang dekat radio dan sebagainya. Tapi saat agama kena hina, tak ada suara dia. Mana suara yang sedap tu? Tak ada dah. Sekadar nak nyanyi, nak boleh ke bahagian harta dia, nak kumpul bahagian dunia. Ni, ini la'iba wa lahwa. Nak tarik perhatian rakyat sebab nak dekat dah pilihan raya, contohlah. Nak dekat pilihan raya, nak tarik perhatian rakyat. Tengok rakyat sekarang, anak-anak muda suka pada agama, suka pada qasidah. Buat qasidah. Panggil Habib Syekh dari Indonesia datang, yang dia pun tak pernah pakai jubah. Kan? Biasanya orang ni pakai jubah dengan kopiah, tapi jadi pelik pakai jubah dengan songkok. Bukanlah jadi haram, tapi tak kena. Nak menunjukkan orang tak biasa pakai, jadi pelik.
Habis. Sebab apa? Sebab nak menyelamatkan dia punya karier politik dia. Jadi ada sebab lain. Tunjuk sayang Nabi tu sebab ada lain, bukan sebab ke Nabi, sebab ke lain. Ni. Dalam kata lain, ayat ni Allah nak terang pada kita buat kerja agama ni jangan ada kepentingan lain selain daripada Allah dan Rasul, yakni Islam. Jangan ada kepentingan lain. Kalau ada kepentingan, tak kira lah kepentingan parti ke, kepentingan politik ke, kepentingan pangkat ke, kepentingan jawatan ke, maka cakap dia akan konar. Cakap dia akan konar. Dia tak boleh nak cakap lurus. Sebab apa? Sebab nanti masalah kan, jawatan aku kena ambil balik, pangkat aku kena gini, ini aku kena ni, aku kena tegur gini, macam-macam. Padahal dia tahu juga benda tu ada tak kena, tapi dia kena cakap ikut acuan yang dia pentingkan dalam diri dia. Jadi kalau yang dia pentingkan jawatan, maka dia akan ikut cakap untuk selamatkan jawatan dia. Saya bawa satu kisah. Saya tak pasti kat sini saya dah cerita belum kisah ni. Dulu saya selalulah bawa kisah ni di mana-mana masjid surau. Lepas tu dah lama dah tak cerita, tak bawa cerita ni. Jadi saya cerita semula. Kalau kat sini kalau dah cerita ni, tak apalah buat ulang kali kedua. Kadang kita pun bukan ingat sangat kan tak? Nak masa kat surau hangguk apa ustaz ajar faham, balik cerita balik lain kona habis cerita dia. Dah cerita dengar banyak kali boleh ingat dah. Cerita tentang ulama. Seorang ulama. Jadi satu orang ulama ni, dia ditanya oleh dia punya raja, pemerintah dia lah. Sebab ulama ni kerja dia sebagai penasihat raja. Ulama ni jawatan besar lah, penasihat raja. Jadi raja tanya dia soalan. Raja tanya dia, apa itu Islam, apa itu dunia, apa itu akhirat, dan apa itu iman? 3 soalan. Sekali lagi, raja tanya dia, apa itu dunia, apa itu akhirat, dan apa itu iman? Apa itu iman? Maka tapi dengan syarat, kata raja, jawapan tu mesti pendek tetapi aku faham. Itu yang payah lah. Jawapan kalau nak faham, ghalibnya, kebiasaannya kena panjang lebar dia punya huraian. Macam kita baca kitab ni lah, boleh nak baca malam ni khatam terus kitab ni boleh, tapi faham ke tak? Jadi kena baca satu-satu, sebiji-sebiji, kemudian hurai panjang-panjang. Sebab takdir orang ghalib kebiasaannya, bila huraiannya panjang barulah memboleh kepada faham. Tapi tak nak, raja ni dia nak jawapan pendek je, tapi faham. Jadi itu yang susah. Sebab kalau jawapan pendek selalunya tak faham. Ada. Jadi susah agak. Dia nak cerita dunia ni gini. Raja dia kata tak mau, aku tak mau panjang-panjang. Buat pening kepala aku. Aku nak jawapan tu pendek je, tapi senang aku faham. Jadi raja ulama ni pun peninglah sekejap. Lain kali raja ni tak apalah, aku bagi hang tempoh 1 minggu. Hampir cari, buka balik rumah, pergi buka kitab ke apa ke, cukup seminggu bawa jawapan tu pada aku. Kata raja. Tak apalah, baliklah ulama ni balik ke rumah dalam keadaan pening kepala. Habis kitab dia buka. Tak cukup dengan kitab, dia pergi cari habis ulama-ulama yang lain untuk buat muzakarah. Tanya habis tok-tok guru pondok yang ada kat kawasan tu. Tanya, ni raja minta saya bagi jawapan gini, soalan dia begini. Macam mana? Tapi rata-rata dalam kitab huraian dia panjang. Rata-rata tanya mana-mana ulama, mana-mana tok guru, semua jawab panjang lebar. Sebab mana boleh jawab ringkas-ringkas gitu ya? Kena cerita betul-betul apa tu dunia, apa tu akhirat, apa tu iman. Panjang lebar lah dia punya jawapan. Kata ulama ni tak boleh. Raja ni dia pesan dah kat aku jawapan tu mesti pendek. Tak boleh jawapan panjang lebar. Dia tak nak panjang lebar, dia nak pendek je. Tapi dengan jawapan pendek tu mudah faham.
Dan dia tu boleh faham. Jadi kata ulama-ulama lain, mana boleh nak faham, jawapan kena panjang, huraian kena dalam, barulah boleh faham. Sebab ini penerangan bukannya penerangan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tu tak apa, mudah. Ini penerangan yang mesti kena jelas betul-betul. Kalau tidak, orang salah faham. Dia kata tak boleh raja cakap gitu. Apa? Ulama lain kata lantakmu lah, mana guna nak tahu. Kan? Jadi ulama ni pun pening kepala. Nah, lagi sehari nak habis, nak raja ni bagi amaran kepada dia. Kalau esok kamu tak dapat nak jawab, segala apa yang dianugerahkan kerajaan pada kamu akan dirampas semula. Maknanya jawatan dia akan diambil balik, dia akan dipecat, pangkat dia habis, dan rumah dia subsidi rumah habis, kereta welfare pun kena ambil, habis semua kena ambil. Kan? Peninglah apa nama ulama ni. Dia pun jalan-jalan, dia nampak ada sepohon pokok, dia pun berteduh kat bawah pokok tu, termenung dia. Dalam dia duduk termenung tu, kebetulan tiba-tiba dia nampak rupanya berdekatan dengan tempat dia berteduh tu ada kebun, dan ada seorang pakcik yang sedang berkebun kat situ, tengah mencangkul-cangkul lah. Jadi pakcik ni pun perasan masa tu tengah hari. Pakcik tu pun tengok, pakcik tu tak kenal dia siapa. Dan zaman dulu kan ada WhatsApp pun. Jadi pakcik ni tanya, kenapa monyok sangat muka ni? Macam tak dapat duit bantuannya. Tak, itu saya tambah lah. Nah, monyok masam je muka. Pakcik tu tanya, awaknya kenapa? Kata dia, tak, macam ni pakcik, saya ni ada masalah besar. Ini soal hidup dengan mati saya ni. Jadi dia pandai kat dia tak cerita yang dia ni penasihat raja. Kalau tak malu lah dia. Kan? Dia kata saya ada masalah, orang tanya saya soalan gini, kemudian saya kena ugut gini. Jadi salah saya tak boleh jawab, habis saya, mati saya. Pakcik tu tanya, apa dia soalan dia? Nak manalah tahu aku boleh tolong jawab. Aku bukan pandai, tapi yalah mana tahu kan, aku kongsi apa yang aku tahu je lah. Jadi ulama ni pun dah buntu idea dah, habis tok guru lain semua dia dah tanya, semua tak boleh nak jawab macam mana yang dia nak. Maka dia kata tak apalah, aku try lah kat pakcik ni, mana tahu pakcik ni anugerah Allah bagi kat dia, boleh ke jawab. Tanya jugalah. Padahal pakcik tu tukang kebun je, bukan ulama. Tanyalah pakcik ni. Soalan dia mudah je. Soalan dia, apa tu dunia? Masalah jawapannya yang susah. Jawapan dia nak ringkas, pendek, tapi dia faham. Apa soalan? Pakcik tanya, apa tu dunia? Lah, pakcik dia kata, apa yang payah sangat? Kenapa nak cerita panjang-panjang? Dunia tu apa saja yang akan ditinggalkan kamu bila kamu mati. Tu dunia tu. Apa saja kamu akan tinggal bila kamu mati, kamu tinggal semua tu. Itu semua termasuk dalam kategori dunia. Bila kita mati, kita tinggal apa? Kita tinggal, tak payah kata kereta, slipper je pun kita tinggal. Itu dunia tu. Tinggal habis slipper lah, habis baju apa semua. Nak habis tinggal. Anak bini pun tinggal, habis semua tinggal. Itu semualah dipanggil sebagai ad-dunya. Kata pakcik tu. Mula dah ulama ni daripada muka monyok tadi jadi senyum. Dia kata boleh dah, dapat dah jawapan. Sonoklah dia. Kata selamat dah aku, welfare aku. Dia risau tu lah, kan kena ambil kan. Tapi baru satu soalan, dia nak 3 soalan. Lepas tu dia kata ada lagi pakcik. Soalan kedua pula, apa tu akhirat? Pakcik ni dia kata, apalah yang payahnya. Nah, kalau dunia apa saja yang kamu tinggal, maka akhirat apa saja yang kamu bawa, itulah akhirat. Kamu mati, kamu bawa apa? Kamu bawa pahala kamu semayang, itulah akhirat. Kamu bawa pahala kamu sedekah dulu, itulah akhirat. Apa saja yang dibawa oleh kamu masa kamu mati, kamu bawa dia sekali, itu akhirat nama dia, kata pakcik ni. Bijak pakcik ni kata. Kan? Cangkul dia pun bijak. Kan? Tak apa
Selesai dah soalan kedua, sonok dah dia. Oh, okey. Satu lagi pakcik ni. Soalan ketiga, apa itu iman? Time ni pakcik tu diam sekejap. Pakcik tu kata ginilah, aku ni nak selesaikan kerja aku, nembang hang ni. Nak tak habis buat kerja. Lepas tu nak zuhur pula ni. Jadi papah ni aku nak semayang, lepas tu makan tengah hari. Tak apalah, soalan yang ketiga ni aku jawab bahasa lagi. Sebab aku nak selesaikan kebun aku ni dulu. Hang boleh tunggu tak? Nak, demi jawatan dan pangkat dia sanggup dan tunggu. Kalau tidak habis, kan? Dia kata tak apa. Tak payah kata asar maghrib saya boleh tunggu. Saya tunggu sampai pakcik pakcik selesaikan buat kerja. Saya duduk sini. Nak pas habis depa pun semayang sekali, makan sekali apa semua. Biasalah kadang-kadang kita makan mana habis. Kan, kadang-kadang ada tinggal tulang-tulang, takkan dengan tulang-tulang pun kekal tak? Kan? Itu jin namanya. Nah, jadi tulang kita tak makan lah. Jadi tulang ni pun buang ke tepi. Lepas tu pakcik ni dia ada bela anjing. Anjing ni tugas dia untuk jaga kebun. Dalam Islam boleh bela anjing untuk jaga kebun, boleh. Duduk dalam rumah tak boleh. Buat peliharaan tu tak boleh. Tapi buat jaga kebun boleh. Jangan bawa balik, duduk kat kebun tu je lah anjing tu. Jadi tulang-tulang yang baki-baki ni dia bagi anjing dia makan. Anjing dia jilat-jilat, sisa-sisa daging melekat dekat tulang. Tak apa. Lepas tu maya asar. Habis dah sampai ke asar. Lepas habis maya asar, bapah bagi salam. Habis assalamualaikum orang tua, melompat tu kawan ni. Cepat pakcik, soalan 3. Tak sabar sungguh dia ni. Kan, soalan 3. Apa tu iman? Kan, pakcik ni kata gini, kalau kamu nak tahu jawapan nombor 3, kamu kena makan sekali dengan anjing aku. Sisa-sisa makanan tadi tu, pergi makan dengan anjing aku sekali situ. Dia kata, apa hal pula nak kena makan dengan anjing ni? Dan dia mula terfikir dalam hati dia, dia adalah penasihat dia raja, jawatan tinggi, takkan makan dengan anjing. Nak makan dengan orang biasa pun dah nampak pelik dah. Sebab jawatan tinggi, pangkat tinggi, ni kan pula makan dengan anjing. Nah, itu satu. Yang kedua, anjing kan najis. Najis pula dalam kategori najis paling berat, mughalazah. Nah, mutawasitah boleh tahan kira ni. Ni mughalazah tu. Najis paling berat sekali. Anjing dan babi, najis paling berat. Kan, anjing kalau jilat ke satu benda kena sama. Tak boleh buat minum terus begitu. Nah, ni nak jilat sekali tulang tu kongsi dengan anjing. Nak makan sekali. Dia kata, payah. Kata, mana boleh pakcik? Oi, itu anjing tu mughalazah, najis tu. Kan? Sebab dia ulama, dia tahulah. Jadi kata pakcik ni, dah kamu nak ke tak nak jawapan nombor 3? Jadi apa nama ulama tu kata, nak lah. Habis nak lagi kan? Berlari terus dia. Berlari macam anjing tak berlari. Lari kak, dia kekah tulang, berebut tulang anjing. Kan? Lepas tu pakcik tu datang, tarik collar jubah dia, pakcik tu angkat. Inilah makna iman, wahai anak, dia kata. Orang kalau ada iman, dia takkan buat benda yang Allah larang kerana dia menjaga iman dia. Tapi kalau orang yang jenis tak ada iman, dia sanggup melanggar perintah Allah demi nak menjaga dunianya, jawatan dan pangkat dia. Senyap terus. Ulama tu dengan anjing tu sekali. Dua-dua senyap. Termenung. Dia pandang dia. Oh, sudah terkena aku, dia kata. Tu saya nak sebutkan di sini. Kita buat apa pun kerja, khususnya kerja agama, jangan ada kepentingan lain. Kalau ada kepentingan lain, sama macam ulama dalam cerita ni. Dia sanggup gadaikan agama dia, perintah Allah. Allah kata benda ni larang. Demi nak jaga nama baik, pangkat dia, jawatan dia, kerjaya dia, politik dia, survival politik dia, itu ini, sanggup dia langgar perintah Allah, benda yang Allah larang. Habis tak ada apa-apa nilai. Buat penat je lah berjuang. Inilah orang yang berjuang, yang Allah sebut dalam Quran ni, la'ibaw walahwa, sonok-sonok nak main-main saja. Pegang jawatan ni jadi nak berebut jawatan. Sebab sonok, tengok dapat allowance banyak, dapat gaji besar, dapat itu, dapat ini.
Nah, orang kerja dapat jadi jusa A. Jusa A ni pengarah jabatan kerajaan. Itu pengarah jabatan kerajaan bukan orang politik, dia kerja. Kan, kerja melalui jabatan lah. Itu pun dah hebat dah saya dengar. Jusa A dapat rumah sebiji, dapat kereta sebiji, siap dengan dreba. Kan, bil elektrik, bil air apa semua ditanggung oleh kerajaan. Jusa A, pangkat tinggi tu pengarah jabatan kerajaan. Nah, itu pengarah, atas pengarah menteri. Kalau pengarah dapat semua tu, menteri dapat je dah. Bayangkan lah. Maknanya besarnya mereka dapat. Jadi bila berkait dengan agama, gantung pada iman dia. Kalau iman dia ada, dia lebih mentingkan agamanya. Dia tak peduli tentang segala kurniaan-kurniaan duniawi yang dia dapat. Jadilah senasib macam Datuk Ishak Bahrum. Nah, jawatan Shah jadi mufti Selangor, tapi menegakkan kebenaran akhirnya dipecat. Hilang segala jawatan. Apa yang disebut oleh Datuk Ishak? Dia kata, kamu boleh rampas jawatan aku, kamu boleh rampas pangkat aku, kamu boleh rampas segala harta gaji kerja aku, tapi kamu takkan boleh rampas iman yang ada dalam hati aku. Kita orang yang beriman, orang yang berjuang, orang yang haraki. Yang ni kita kena teguhkan dalam diri kita. Jangan buat kerana segala bentuk keduniaan ni. Dunia ni ada tak ada sudah. Orang bagi kita ambil, orang tak bagi api. Sebab bukan itu matlamat kita. Matlamat kita ialah anugerah Allah nanti di hari akhirat. Nak boleh apa kereta mahal BMW, Allah janjikan burak di syurga yang sepantah kilat jalan. Hebat-hebat BMW pun tak sepantah kilat. Kalau laju belak kena saman. Nampak? Dalam syurga tak ada. Nah, ada? Kereta hebat-hebat laju pun sampai kat roadblock patah balik sebab tak ada surat nak rentas daerah. Dah apa? Nak hebat macam mana pun tak boleh pergi dah dunia ni. Kan? Itulah dunia yang kita dambakan, yang kita banggakan, yang kita terkejar-kejar sangat. Padahal tak ada apa-apa, umpama bangkai sahaja. Jadi betulkan niat kita, tajdidun niat, perbaharui niat setiap gerak kerja perjuangan kita. Fokuskan kepada agama, bukan fokuskan apa yang kita nak capai dari sudut duniawi ni. Ni dah mula dah nak orang cakap apa nak berebut jawatan, ada dah. Belum apa-apa dah mula dah kata, aku kalau tak jadi esko pun tak apa, dia kata. Nak jadi driver esko pun okey dah, kata. Ada pun tu. Dah terbayang dah, nak boleh pakai kod, nak bawa beg James Bond lah apa bagai. Kan main dah. Tak pernah beli tali leher, beli dah tali leher lah ni. Nak masuk pejabat kan. Dulu kopiah lembik di atas kepala. Ni habis dah. Jangan jadi macam tu. Buat betul-betul kerana Allah, tak ada masalah. Nak pakai macam mana pakai kerja pun, tapi agama nombor satu. Ada. Itu dia. Wa gharrathumul hayatud dunya. Kata Allah lagi dalam ayat ni, dan mereka telah ditipu dengan kehidupan dunia. Mereka tu kebanyakannya kita lah yang Allah maksudkan tu. Kena tipu kita dengan dunia ni. Kena tipu. Kerja bukan main teruk kerja. Tu yang dapat banyak penyakit tu sebab kerja tu. Stres, tension, tekanan. Tekanan mula tekanan kat kepala lah kali tekanan darah tu. Macam-macam lah. Jadi sakit jantung apa semua. Dah stres kerja. Ditekan oleh bos. Pam, gini kena buat ni, kena buat ni. Allah, stres sungguh. Nak berhenti tak boleh. Sebab rumah hutang, kereta hutang, terikat. Ni dakwah barat ni, dia ajar kita supaya kita ni terikat dengan dia. Bila terikat, kita tak boleh lari. Mana boleh lari? Betul saya nak cakap kan. Rumah ni, rumah perumahan, rumah taman apa semua ni, boleh tak boleh orang buat rumah ni dengan harga yang rendah. Kan? Tapi mungkinlah untung tak banyak. Kira-kira total batu apa semua ni, kos-kos ni, batu tu sendiri pun siapa yang letak harga? Manusia ke Tuhan? Manusia. Kita yang letak nilainya terlampau tinggi. Sebab apa? Sebab tamak. Tak cukup nak sikit-sikit, akhirnya rumah siap.
Lepas tu buat iklan. Dia tulis situ, rumah mampu milik. Mampu milik tu mu kita jawab. Tu bukan mampu milik, tu mampu tengok. Mana boleh beli? Setengah juta. Harga 500,000 sekarang ni rumah paling murah. Kalau dapat setengah juta tu kira murah tu. Biasanya 800,000, 900,000 no, belah Kuala Lumpur. Belah kat tempat kami tu dong ada 190,000. Itu belum siap, dah siap naik pula. 190,000 harga dia masa tanah lagi, piling pun belum. Dah piling tambah 20,000. Dah naik bata tambah 30,000 lagi harga. Makin lama makin naik, makin lama makin naik. Ni melampau-lampau harga rumah. Lah kali logik akalnya memang kita tak boleh beli. Dah gaji kita berapa sangat? 3-4 ribu pun tak cukup lagi kan? Itu baru rumah, belum campur kereta lagi. Tak boleh nak beli dengan bayar cash, tak boleh. Bila tak boleh nak bayar cash, bank datang kita. Padahal bank geng dia juga. Nak bank offer, kami buka untuk buat loan pinjaman, tapi ada riba. Kita berkata riba pun riba lah kan? Padahal riba tu haram. Seolah-olah kita kata haram pun haram lah. Nah, habis dah kita pun ambil jugalah. Sebab nak boleh nak duduknya pasal terikat habis kita. Kan? Lepas tu kerja tertekan, tekanan perasaan kerja. Nak berhenti tak boleh. No, rumah dah beli dah. Dah buat pinjaman, siapa nak bayar? Bulan-bulan kena bayar. Nah, jadi teruskan jugalah kerja. Bersusah payah, bersusah payah. Kerja sungguh-sungguh pun gaji banyak tu juga. Nah, tak boleh pergi kita. Sebab kita, minta maaf cakap, sekadar kuli. Kerja bawah orang aja. Kan? Kita terpaksa ikut aja. Kan? Sampailah akhirnya kita pun sudah berusia, akhirnya pencen. Masa kerja dulu orang tanya, malam ni ada ceramah tak boleh. Malam ni saya kerja overtime. Overtime. Nampak? Dah pun dah. No time, tak ada time. Tak ada masa nak duduk ni solat jemaah maghrib, tak ada. Nak dengar kuliah, tak ada. Kan? Sibuklah dengan kerja. Habis-habis dah pencen, barulah orang kata adalah ruang sikit, ada masa. Sekarang baru nak pergi. Tapi kadut pula sibuk nak buat rumah. Nan tanah kat kampung ada. Ayah wasiat dulu. Ayah ni meninggal, wasiat tanah. Dapat tanah pergi kampung. Jadi buat keluar habis duit KWSP, duit pencen apa semua duit ni ada. Buat keluar pergi buat rumah. Rumah tak besar mana, 3 tingkat, siap ada kolam renang. Berenang tak pandai. Buat jugalah nak nampak hebat kan. Bawa balik daripada Kuala Lumpur ni, duduk Perak. Dulu kerja Kuala Lumpur. Ni balik Perak, balik kampung buat rumah. Rumah besar. Kata kontraktor, besar ni design rumah ni. Jadi makan masa ni kat 3 tahun baru siap ni. Dia kata tak apa. 3 tahun tak apa. Saya kata 3 tahun, 30 tahun saya sanggup tunggu. Janji rumah ni rumah paling cantik dalam kampung ni. Dia kata, kenapa? Kontraktor pun buat 3 tahun siap. Lepas dah siap, nak serah kunci. Nak serah kunci takkan ambil macam tu saja. Sebab ni hari bersejarah, dapat masuk rumah baru. Ambil gambar, selfie. Kan? Selfie, pak, batuk 3 kali je. Boom, tumbang. Cek nadi mati. Mati sebab terkejut dapat kunci rumah. Mati terkejut situ, stop jantung, mati. Dah bila mati, dapat tak tidur dalam rumah tu? Dapat tak? 3 tahun tunggu rumah nak siap. Kerja kat berapa puluh tahun. Nak puluh tahun cari duit sebab nak boleh buat rumah 3 tahun siap. Rumah banglo besar. Masuk tak dalam? Tak masuk. Mana masuk? Baitut Turab, rumah tanah masuk. Bukan 3 tingkat, 3 kaki lebar, 7 kaki panjang, 7 kaki dalam. Nak duduk dalam rumah tu, Baitut Turab. Masuk dalam rumah tu, duduk selama-lamanya dalam tu sampailah ditiup sangkakala hari kiamat. Jadi apa yang kita ada? Apa yang kita dapat? Kan? Berapa lama hidup, apa yang kita bawa balik jumpa Allah. Kalau macam tu lah kehidupan kita, macam robot aja. Kita digunakan orang ni.
Gitu rutin harian kita. Bangun pagi gosok gigi, makan nasi lemak, lepas tu pergi kerja, kan, lepas tu balik kerja, ambil anak, lepas tu balik rumah, tengok TV, tengok berita, nah, lepas tu tengok drama je, ngantuk, tidur. Esok pagi macam tu lagi, ulang. Hari-hari macam tu. Kenapa benda? Manusia ke binatang je tu, ulang benda sama. Kalau binatang tak boleh lah. Kami di pondok bela lembu. Lembu benda sama tiap-tiap hari. Nah, pagi-pagi keluar kandang, pergi makan rumput. Lepas tu main-main pula pusing, masuk balik dalam kandang, tidur. Gitu kan. Dah mana ilmu dan amalnya? Tak ada. Kalau kita hanya buat 5 benda, makan, minum, bekerja, kahwin, tidur. Itu sama dengan binatang. Binatang makan, time minum, time kerja, pergi kerja, buat kerja, kan. Kalau kebau tu bajak sawah, lepas tu time mengawan, pergi mengawan binatang lain. Lembu betina. Lepas tu malam tidur. Sama je 5. Kita pun buat 5 benda ni. Sama macam lembu juga. Cuma smart sikit lah, lembu naik Myvi. Lembu pakai kod. Aduh. Tapi tak ada beza. Sebab apa? Sebab sama je kita buat macam binatang buat. Habis nak lebih dengan binatang macam mana? Tambah lagi 2. 5 ni kita buat juga. Bukan suruh tinggal. Buat 5 benda ni. Tapi tambah lagi 2 jadi 7. Apa dia lagi 2? Ilmu dan amal. Kena ada ilmu. Nak ada ilmu macam mana? Kena pergi ngaji. Belajar. Dah dulu zaman muda tak masuk pondok, tak apalah. Dah usia gini, hadim surah masjid, tak apa, tok guru pondok keluar dah ni. Bukan tok guru dulu macam dulu duduk di pondok je. Kita kena pi cari dia. Hari ni dah sampai timba cari perigi. Terbalik. Perigi cari timba. Ni guru sampai kena keluar daripada pondok. Guru pula kena tulis borang rentah daerah, rentah negeri nak pergi tempat kita. La ilaha illallah. Patut siapa yang nak ilmu ni? Itu cerita dia. Tapi tak apalah. Tu kita datang nak jauh ni, belilah barang tu lagi. Lepas romplok kau payah nak. Tu. Tak apalah. Jadi kalau kita pun tak boleh datang, nak dengar je, bukan nak apa, dia dengar tak apa banyak, apa sikit. Okey betul apa ustaz ni cakap gini. Okeylah, alhamdulillah lah. Jadi betul jugalah jalan kita ni. Kalau kona sikit, ustaz tegur sikit, jadi lurus balik. Terkona balik, lurus balik. Itulah namanya tazkiyatun nafs, mencuci hati, membetulkan balik kita punya kehidupan. Tak apalah, pelan-pelan. Itulah orang yang betul. Habis kalau tak buat benda ni, dia termasuk dalam golongan yang wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Itu tertipu dengan kehidupan dunia. Sonok dengan dunia ni, lah kali malaikat maut datang bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam siapa ni? Israel. Allah, lama tak datang kata. Lama tak datang apa ni, baru first time datang. Datang ambil nyawa tu. Ambil sadaqallahul azim. Tak ada apa dah hidup ni, barulah nak menyesal, nak bangun semula. Cakap dengan malaikat ni, Allah sebutkan dalam Quran, mereka minta dikeluarkan semula. Boleh tak nak keluar sekejap? Nak betulkan balik, tak ada dah. Nak betul apa, habis dah. Bagi masa lama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tu. Jadi kita sama-samalah. Jangan sampai kita ni hidup atas dunia tak salah, tapi jangan sampai ditipu oleh dunia. Ibaratnya begini, sampan bot duduk atas selautan air yang bot tu kecil je, air tu besar, tapi bot tetap berdiri di atas air, maknanya tak tenggelam. Jangan sampai bot itu jadi karam dengan sebab air tadi. Sebab apa bot boleh jadi karam? Sebab ada bocor pada bot. Jadi hidup kita ni atas dunia, memang dunia ni luas, kita hidup atas dunia ni. Tapi jadilah seperti papan bot tadi tu yang tak bocor. Relax, steady je kita. Jangan sampai terkaram dengan dunia yang luas ni. Tiba-tiba ada bocor sikit dalam hati kita, maka masuk air dalam bot tadi, masuk dunia dalam hati kita. Bila masuk dunia dalam hati kita akan jadi karam dengan dunia ni. Jadi karam dengan dunia habis dah lah.
Orang kata panggil, orang kata ni malam ni ada kuliah, macam-macam 1000 alasan dia bagi. Tak boleh saya ada mesyuarat, tak boleh saya nak ada jumpa klien, saya nak dia kata dia nak jumpa klien. Nah, kita kata dah bila nak jumpa klien yang satu lagi ni Israel, malaikat maut nama dia. Tu. Kan? Kadang-kadang benda kena peli juga. Supaya mendatangkan insaf. Bukan nak kutuk siapa-siapa dah, tapi nak mendatangkan insaf. Supaya kita balik kepada jalan. Kita kena ingat, dunia tak ada apa-apa. Nak pergi mana sangat dunia? Nak pergi mana sangat? Dunia ni sekadar kita nak hidup je atas dunia ni. Bukan lama sangat hidup atas dunia. Pejam celik, pejam tak celik-celik. Dah, habis. Tak ada apa dah. Betul tak? Sekejap je. Tuan-tuan sendiri boleh tengok anak tuan-tuan membesar, betul tak? Sedar-sedar dah 5 tahun. Sedar-sedar dah masuk sekolah rendah. Sedar-sedar dah tukar seluar hijau naik sekolah menengah. Sedar-sedar ayah nak nikah. Nak kahwin dah. Dia pun baru tengok depan cermin, tua dah aku punya. Dia pun tak perasan. Sekejap je dunia ni, pejam celik ni. Sekejap je, 2020 dah habis dah tinggalkan kita. Sekarang dah 2021. Jam celik ni nak masuk dah ni. Ni dah Rejab, lagi Syaban, masuk dah Ramadan. Lepas Ramadan raya. Lepas tu tak lagi raya haji pula, nak sembelih korban. Sekejap je, badan bau je rasa macam bau sembelih lembu itu. Ni nak sembelih pula dah ni, raya haji lagi. Lepas tu dah 2022. Sekejap. Lepas tu dia sonok tu sambut birthday dia. Ni tanya birthday ke berapa ni? 78 Ustaz. Nampak 78 sonok dia sambut birthday. Apa pula sambut birthday sonok? Kalau budak-budak tak apa. Ni sambut birthday ni patut kita sedih. Bukan sonok. Sebab apa sedih? Sebab tong oksigen kita makin sikit. Maknanya apa nama, rock tag kita makin nak luput dia punya tarikh. Nak dekat kepada kematian. Dah Allah 78 dah. Kalau dalam ilmu Allah kematianku 79, maknanya tinggal setahun ni. Sebab kita tak tahu. Kalau tahu tak apa. Ni tak tahu. Lepas tu jangan sonok saja. Sebab itulah bila setiap naik hari yang baru, macam ni malam, esok naik pagi yang baru, jangan sonok saja bangun pagi tu, tapi renung, kalaulah hari ni hari terakhir aku, apa yang aku ada untuk bawa bertemu Tuhanku. Nak bawa apa? Apa yang aku dah sedia ke belum? Dah bersiap sedia ke belum? Kita ni sedia tak sedia sampai masa habis. Jadi sebab tu kita kena sentiasa buat persediaan. Jangan sampai wa gharathumul hayatud dunya. Jangan sampai kita terpedaya dengan barang-barang dunia. Dunia ni tak ada apa-apa, buat lebih kurang aja. Batulah pondok-pondok lama memang macam tu. Bukan tak ada duit, macam itu saya cakap, bukan tak ada duit, boleh. Nak buat eskalator boleh. Ada je kalau nak bagi duit ke apa kan. Tapi memang disengajakan pondok tu biar nampak biasa je. Jangan nampak buruk sangat, sampah sepah dah. Tapi biar nampak biasa je lah. Papan kayu gitu. Sebab nak didik jangan sampai dunia masuk dalam hati. Kita nak bermewah sangat, satgi dia jadi cinta kat dunia. Bila masuk dunia dalam hati, macam mana akhirat nak masuk? Kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, hati kita macam cawan. Lepas tu kita masukkan bola jenis macam apa? Bola pingpong. Kalau bola hitam masuk, bola putih nak masuk macam mana? Dia tak boleh kongsi sebab dia muat-muat je. Jadi nak masuk bola putih, kena keluarkan bola hitam, baru boleh masuk bola putih. Gitu. Kalau dunia dah masuk dalam hati ni, macam mana nak masuk akhirat? Jadi kena keluarkan ni dunia dulu dalam hati tu, masukkan akhirat, baru boleh masuk. Dia kongsi tak boleh. Mana boleh kongsi dunia akhirat? Habis tu Ustaz, buang dunia dah. Habislah jual rumah. Sekejap lagi esok datang tengok semua tidur kat masjid. Habis dah tak ada rumah apa semua. Bukan suruh jual habis rumah apa semua. Dah. Dunia macam saya sebut tadi. Ada tak ada sudah. Dunia ni sekadar keperluan sahaja. Bukan nak melebih-lebih. Ada rumah, cukuplah rumah kita. Ada tempat tidur, ada ruang tamu, ada dapur, ada bilik air. Sempurna dah tu. Orang zaman dulu tandas pun tak ada. Kena ni pergi kat celah tepi sungai. Orang zaman dulu nak basuh baju tepi sungai tu. Tengok cerita P. Ramlee sambil nyanyi-nyanyi. Sekarang ni mesin basuh ke? Masuk je dalam tu.
Nah, kalau kita pun malas mandi, masuk terus dalam mesin masuk. Nah, ni makna kata mudah. Patutnya bila dah mudah macam tu, lagi banyaklah ibadat kita. Sebab masa banyak terluang. Baju dah mesin tolong basuh, ini dah tolong basuh. Saya baru terdengar pula ada orang cipta mesin tolong lipat baju. Sampai nak lipat baju pun kita malas. Mesin tolong lipat. Nampak? Nanti akan datang mesin tolong pakaikan baju. Dia tak pakai baju, mesin pakai baju. Nampak punya malas. Nak zaman lah ni. Nah, habis lah. Jadi patutnya bila mesin dah semua buat kerja, kita banyak masa terluang. Patutnya danlah duha, danlah khatam Quran, danlah macam-macam lah amalan kita boleh buat. Tak boleh juga. Sebab apa? Sebab bukan pasal mesin tak mesin. Sebab Allah dah tarik nikmat masa pada kita. Alamatil i'radillahi anil abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi, kata Imam Hasan Al-Basri. Tanda seseorang itu Allah benci pada dia, Allah meluat dengan dia, Allah tak suka dengan dia, ishtighaluhu bima la ya'nihi. Dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tak ada manfaat akhirat untuk dia. Tak ada. Dia sibuk dengan dunia. Ada masa kosong patut pergi baca Quran, tak tengok televisyen. Pas satu drama. Dia habiskan masa dengan benda-benda yang tak ada faedah. Tahu-tahu mati, pahala apa tak ada. Sebab tu pelik. Sebab Nabi bagi tahu kita, semua ganjaran kebaikan kita buat diganda-gandakan. Baca Quran di luar semayang, satu huruf darab 10. Digandakan 10 kali ganda. Kalau baca dalam semayang, digandakan 100. Nah, derma kita pula lagi-lagi dalam bulan Ramadan, digandakan sehingga 700. Maknanya buat benda kecil tapi dapat banyak. Kalau ikut logiknya, mestilah pahala itu akan menimbun tinggi. Tapi nanti di hari akhirat tetap ada orang yang dosanya lagi tinggi daripada pahala. Tak kepelik itu. Kenapa masih lagi dosa lagi banyak? Sedangkan Allah yang Maha Pemurah ni buat sikit, Allah bagi banyak. Patutnya banyaklah. Tak. Sebab apa? Sebab dia rugi dalam bab masa. Dia boleh buat semua benda tu, tapi dia tinggal. Jadi rugi. Sebab apa? La'iba wa lahwa, bermain-main dengan urusan agama ni. Wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha. Dan lagi kata Allah, kita berhenti sakat tu dulu sebab dah bunyi tadi kan, tek-tek tu. Kita berhenti kat ayat ni, tak habis hurai lagi, setengah. Kita nanti sambung kat ayat ni lagi, wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha. Di situ. Maknanya dari sudut maknanya kita akan sambung di peringatkanlah mereka dengan Al-Quran. Itu. Jadi macam tadilah sebut tadi. Barang kat luar tu lah. Jadi membeli niat sambil mendermalah untuk bantu perjuangan sekolah Ustaz Siddiq Noor, Tok Guru kita. Selagi mana dia ada ni, kita bantulah. Dan dia banyak sumbangannya dalam urusan agama ni, khususnya di negeri kita Perak. Ulama-ulama ni masa dia hidup orang tak nampak dia. Bila dia dah meninggal, baru pakat semua nak sebut nama dia. Macam bila ada seorang syekh meninggal kan, atau seorang ustaz meninggal, baru habis semua keluar video-video ceramah dia, orang post kat dalam WhatsApp. Berpuluh-puluh orang ni buat keluar. Dan masa dia hidup tak ada seorang pun nak dengar pun. Pelik tak? Kan? Jadi agak-agak kalau kurang popular, matikanlah diri. Baru popular. Itu kata. Bukanlah nak kejar popular tu, tapi ialah nak urusan agama tu nak orang pandang lekeh. Kan? Bila dah tak ada, baru terasa mutiaranya. Macam kita lah sibuk dengan urusan dunia, kerja sampai kadang-kadang kita tak peduli mak ayah kita, tak call. Jangan, kata guru kami, jangan sampai mak kita telefon kita tanya khabar. Itu tanda kita anak derhaka. Sebab apa anak derhaka? Sebab mak ingat kat kita, kita tak ingat kat mak kita. Anak derhaka tu. Jadi telefon. Jangan sibuk sangat hal-hal dunia kerja ni sampai langsung tak peduli mak ayah kita. Kita makan sedap-sedap kat rumah, mak ayah kita makan nasi putih, telur goreng, buah kicap. Itu je. Kita tak pernah nak fikir pasal tu.
Jadi bila esok Allah ambil nyawa mak ayah kita, baru nak termenung, barulah nak meratap dekat batu nisan kuburnya, kan? Barulah nak sedih, barulah nak terkenang, barulah anak-anak ni pakat-pakat nak hias kubur mak ayah, buat mozaik siap. Buat siap tempat duduk tepi tu, yang ada seat bucket situ, kan? Barulah nak hias. Apa nak hias lawa-lawa? Tu kubur. Yang nak hias ni masa dia hidup dulu, hiaskan pakaian dia, hiaskan rumah dia, kan? Masa dia hidup ni, dah meninggal barulah nak buat lawa lah, nak ni lah, nak sumbang lah, nak itulah, kan? Jadi cukup gadatulah pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga apa yang kita sampaikan ni nasihat kita bersamalah, bukan untuk tuan-tuan je, khususnya saya sendiri, sebab telinga saya lebih dekat dengan mulut saya. Jadi apa-apa yang kita sampaikan ni sebagai orang cakap renungan bersama dan penyucian jiwa kita bersama. Moga-moga Allah jadikan kita hari ini lebih baik daripada semalam, dan jadikan oleh Allah kepada kita hari esok lebih baik daripada hari ini, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'mal solihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.